Awak dah bahagi. Awak tengok dekat sini nilai ni min dia berapa? 8.5. Lepas tu sisihan piawai pula. Okey, guna formula sisihan piawai. Semua jumlah data kuasa 2 ni perbilangan tolak min. Sebab apa kena cari min? Kena cari sisihan piawai. Tolak min kuasa 2 dapat yang ini. Okey. Ini min asal. Min asal sebelum 4 dikeluarkan ni. Okey. Sekarang kita nak bandingkan jawapan untuk A dengan B dengan C. Dengan yang asal ni. Okey, ni asal Okey, ni asal. Okey, kita kira min baharu. Bila 4 dikeluarkan, 4 tak ada dah. Okey, kita kena kira yang barulah. Okey, kita dapat berapa? 9.143. Okey, apa jadi dengan nilai asal? Bila kita keluarkan. Makin kecil. Makin kecil. Ni 8. Yang asal dengan yang baru. Makin besar. Makin besar min dia. Okey, yang ni pula sisihan piawai dia makin kecil. Okey. Untuk kes dikeluarkan dan ataupun dimasukkan, awak hanya tengok sisihan piawai. Awak kena kira min sebab nak cari sisihan piawai. Tapi yang dibandingkan adalah nilai sisihan piawai. Okey. Nilai sisihan piawai dia mengecil ke membesar? Mengecil. Mengecil. Okey, maksudnya dia jadi lagi dekat. Kenapa dia jadi lagi dekat? Sebab kita tengok dekat data balik. Okey, kita tengok data ni. 4 ni kat sini kan? Kita punya min kat mana? Min ni adalah purata. Maksudnya dekat sini, tengah-tengah ni. Okey, 4 ni jauh tak daripada min? 4 ni jauh tak daripada nilai min? Katakan ada nilai min kat sini. Jauh. Jauh kan? Jadi kita buang 4 ni. Jadi tinggal yang ni je. Okey, bila awak buang sesuatu yang jauh, jarak antara data tu akan jadi semakin kecil, semakin dekat. Awak buang satu data yang jauh daripada dia, kita dapat lagi dekat lah. Okey, data-data ni jarak antara satu data lain akan jadi semakin dekat. Sebab kita buang yang jauh. Sebab tu sisihan piawai mengecil. Okey, kesimpulannya kena ingat ni. Apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisihan piawai baru menjadi semakin kecil. Maksudnya kalau dalam soalan dia keluarkan satu nombor, dia tanya apakah nilai sisihan piawai, awak kena kira semula sisihan piawai dia. Okey, awak tak boleh guna yang lama sebab dia dah berubah. Lepas tu awak kena buat kesimpulan. Ni kesimpulan, ayat kesimpulan yang awak kena ingat. Okey. Lepas tu yang kedua pula. Okey, yang kedua, kes yang kedua dalam ni, bila 7 ditambah. Okey, yang ni cikgu cakap bila dikeluarkan. Okey, bila ditambah ni, ditambah ni ada 2 kes. Dikeluarkan satu kes, ditambah ada 2 kes. 7 dengan 18. 7 ni dekat tak dengan nombor 8? 7 dengan nombor 8 dekat tak? Dekat. Okey, dekat. So, apa akan berlaku? Dengan 18 pula ditambah. Okey, cuba Sazana fikir. Kalau cikgu tambah nombor 7 dekat sini ada 7 lagi. Apa akan berlaku dekat sisihan piawai dia? Dia makin dekat ke dia makin jauh? Makin jauh. Makin jauh? Dia dekat dengan nilai min. Tak apa. Ni, 7 ni cikgu letak dekat-dekat dengan nilai min ni. Dekat lah. Dia semakin dekat lah sebab dia letak yang dekat lagi. Kan? Dia tak orang dekat dengan dia. Awak, okey, ada 2 orang dekat dengan awak. Tiba-tiba tambah lagi seorang dekat dengan awak. Faham tak? Jadi orang yang dekat tu dia akan tarik orang lagi dekat dengan awak. Ke kalau orang tak kawan dengan awak, dia tarik lah. Dia tarik keluar. Betul tak? Ni dia nak dekat dengan awak, dia tarik lah semua masuk dengan awak. Okey, kalau cikgu tambah 18. 18 ni jauh tak? Dengan 8. Agak-agak ni 18 yang syok sendiri ni datang. Ni, yang 18 ni kan datang pergi kat awak. Apa akan jadi dengan sisihan piawai? Semakin besar. Sebab apa? Tiba-tiba orang ni umur 18 tahun datang dengan main kanak-kanak ni. Ni umur kanak-kanak je ni. Tiba-tiba ada orang tua ni main juga, main masak-masak dengan dia kan. Jadi jarak umur dia orang tu semakin besar. Jadi sisihan piawai pun akan jadi semakin besar. Kalau cikgu bagi contoh jarak umur lah. Okey, ni dia punya kata kunci. Ni kiraan ni sama formula.
Okey ni. Ni B. Yang B tadi kesnya bila awak tambah satu nilai min apa? Apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah. Nilai ni nombor tadilah. Apabila satu nombor pun boleh cakap juga. Apabila satu nombor yang dekat dengan nilai min, dengan min awak tadi, ditambah, sisihan piawai akan menjadi semakin kecil. Awak ingatlah bila orang tambah orang makin dekat dengan dia, semakin kecil lah dia. Okay, jarak makin kecil. Tapi bila tambah nombor yang makin besar, sisihan piawai pun menjadi semakin besar. Sebenarnya kesimpulan ni awak kira awak dah nampak dah pun. Kan? Bila awak kiraan awak betul, awak dah nampak, awak dah boleh pun buat kesimpulan. Cuma dia beritahulah ayatnya macam mana nak tulis. Itu sahaja. Okey? Ni sebenarnya soalan pemahaman tadi berdasarkan yang cikgu cerita tadi. Yang cikgu cerita ni. Soalan pemahaman tu. Sebab tu awak kena hafal dulu, faham dulu. Sebab tu cikgu nak tanya. Faham tak tengok video tu? Dah faham kena jawab soalan pemahaman. Cikgu dah share video yang awak kena tengok kan? Okey. Ni dia punya nampak. Kalau awak tengok kat sini semua bentuk ayat ni. Okey. Soalan statistik memang bentuk ayat-ayat macam ni. Okey, tapi dia bab yang paling senang untuk awak skor. Syaratnya awak kena ingat formula yang nak gunalah. Okey, tapi formula sisihan piawai dia dah bagi awak formula variance tu diberi dalam soalan. Okey, kat depan nanti muka surat depan dia dah bagi. Tinggal nak guna je. Cuma kena pandai buat jadual. Jadual dia tak bagilah jadual macam mana kena buat. Awak kena ingat jadual macam mana. Okey, ni nampak ni. Dia tanya apa jadi kan? Hitung julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi suatu set data ialah 6 dan 3.2 masing-masing. Okey, dia dah bagi siap-siap ni. Tak payah kira dah. Berapa julat dia? Berapa julat dia Afiqah ni? Dia bagi ni. 6 dan 3.2. Banyak sangat julat kan dia. Julat antara kuartil dia berapa? Dia bagi dua jenis. Julat antara kuartil dengan sisihan piawai. Jadi 6 ni apa? 6 ni apa? Julat? Julat apa ni? Panjang ni. Julat? Julat antara kuartil. Okey, sisihan piawainya berapa? 3.2. Okey, tu data awak. Maksudnya awak tak perlu kira lah. Sebab dah bagi kan? Okey. Apa yang dia suruh kira pula tiba-tiba ni? Dah bagi nak kira lagi. Okey, dia kata hitung julat antara kuartil dan sisihan piawai yang baharu. Ni awak kena teka ni. Formula mana nak guna? Formula 1 ke tadi? 2 ke? 3 ke? 4? Kes pertama ke? Kes kedua ke? Kes ketiga ke? Kes keempat? Okey, jika. Ni. Ni awak nak tengok ni. Kes yang mana? Setiap cerapan dalam set data tersebut ditambah dengan 4. Okey. Ditambah dengan 4, dimasukkan 4 ke atau tambah 4 semua data? Tambah 4 semua data. Okey, tambah 4 semua data. Okey, jadi kes yang mana? Kes yang pertama. Okey, kalau kes pertama, berubah tak julat antara kuartil dengan sisihan piawai ni? Tak. Tak berubah. Jadi jawapannya apa? Sama je. Nak kena kira ke? Tak payah. So, julat antara kuartil dia 6. Dan sisihan piawainya 3.2. Kalau dia kata berikan justifikasi anda, macam cikgu ada tulis dalam pemahaman tadi, awak akan cakap kerana apabila sesuatu data ditambah atau ditolak, dia tak akan mengubah apa dia? Sukatan serakan dalam suatu data. Dia tak akan mengubah apa-apa pun. Okey, nombor 2 pula. Okey, Afiqah cuba baca sikit. Baca ayat ni cikgu. Baca ayat ni. Ni memang ayat je Fika. Julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi suatu set data ialah 3 dan 1.8 masing-masing. Hitung julat antara kuartil dan variance yang baru jika setiap cerapan dalam set data tersebut didarab dengan 3. Okey, sekarang ni dia dah bagi awak apa? Dia bagi maklumat apa? Julat dia apa? Julat antara kuartil dia berapa? 3. Idina, sisihan piawai dia berapa? 1.8. Okey, pandai. So, dua-dua ni dah bagi. Okey, dia nak hitung apa pula ni? Ni kes yang mana ni? Bila didarab ni. Ada perkataan didarab ni. Kes kedua. Kes kedua. So, kena guna formula yang kedua. Kedua ni ada formula kan? Sebab dia berubah kan?
Tapi senang je formula dia. Apa dia? Kalau kita nak jumlah antara kuartil. Apa formula dia tadi? Tengok balik. Tengok balik dalam buku teks awak tadi. Yang K darab jumlah asal. K darab jumlah asal. K tu yang mana satu ni? 3 ni ke? 1.8 ni ke? Atau 3 yang ini? 3. Yang didarab dengan? Yang didarab dengan 3. Jadi yang ini K awak ni. Okay, so kalau jumlah antara kuartil asal 3, jadi jumlah antara kuartil yang baru? Berapa Fikah? Apa cikgu? Kalau jumlah antara kuartil yang asal dia 3, bila awak dah darab dengan 3, yang baru berapa? 9. 9. Sisi yang piawai? Dah 3 ni. Tadi formula, tengoklah formula tadi. Dia tanya cikgu pula. Cikgu suruh dia tengok formula. Kan dia dah tulis kat situ sisi yang piawainya apa jadi. Kan ada formula dia. Awak tengoklah dekat sisi yang piawai dia. Dia buat apa? Darab juga. Betul? Darab dengan 3 berapa? Kalkulator tak jumpa? Berapa darab dengan 3? 5.4. Itu je lah jawapannya. Tapi formula tak bagi tahu. Awak kena hafal lah. Sebab tu cikgu cakap awak kena hafal formula dia. Okey, sebab formula simple-simple tu dia memang tak bagi. Dia bagi yang panjang aja dia bagi. Okey, nombor 3 pula. Okey, cuba baca. Afiqah baca. Ya. Sebagai suatu set data 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16. Sisihan piawai bagi set data ini. Serangkan perubahan bagi nilai sisihan piawai jika 70 ditambah dalam data. Okey. Bila ada perkataan hitung. Hitung ni kita boleh agak-agak ke kita boleh buat ayat je? Atau kena kira ni? Boleh perkataan hitung. Kira. Kena kira guna formula. Okey, so guna formula sisihan piawai. Lepas tu dia kata jika 70 ditambah dalam set data. Apa akan berlaku? Apa berlaku bila 70 ditambah ni? 70 ni dekat ke dengan nombor-nombor yang dah ada tu? Tengok 70 tu. Orang tua-tua dah kesian nak pergi sekolah ni. Ni budak-budak sekolah je ni ni. Daripada tadika sampai sekolah menengah. Tiba-tiba datang umur 70 tahun ni. Datang pergi sekolah. Tak pelik. Kalau cikgu tak pelik lah. Cikgu pun pelik juga dah umur 70 pergi sekolah lagi ni. So apa kan jadi dengan sisi yang piawai dia? Afiqah. Jauh. Semakin jauh ataupun semakin besar nilai dia. Awak tak cakap sisi yang piawai semakin jauh. Awak cakap sisi yang piawai semakin besar nilai dia. Bayangannya data tu jauh. Betul bayangannya. Okey, faham? Sisi yang piawai ni dalam bentuk nombor nanti jawapan. Jangan awak cakap jauh pula nombor tu. Sisi yang piawai akan semakin besar. Okey? Itu je. Tapi kena ingat tadi yang kita dah belajar tadi. Tu kena ingat. 4 kes tu. Faham 4 kes tu memang kena ingat untuk awak jawab bab ni. Bab ni memang wajib ingat 4 kes tu. Okey. Yang keempat, tentukan sisi yang piawai bagi set data berikut. Okey, sama juga kira sisi yang piawai. Gunakan hasil daripada A untuk menentukan sisi yang piawai baharu bagi setiap set data berikut. Okey, sekarang dia bagi awak data. Okey, awak kira awak dapat sisi yang piawai. Katakan awak dapat 5 contoh. Gunakan hasil daripada A. Hasil ni maksudnya awak tak boleh guna formula baru untuk buat yang ni. Awak kena guna yang dah dapat dari sini ni. Yang tadi sisi yang piawai 5 tu. Contoh 5 lah. Katakan dapat jawapan 5. Nak dapat 5 tu kenapa? Macam mana kita nak guna dengan yang ini? Ni data baru. Okey, apa perbezaan antara data lama dengan data baru? Idina. Mula-mula 3, tiba-tiba jadi 6. Mula-mula 4, tiba-tiba jadi 8. 7, jadi 14. Apa berlaku, Idina? 9, jadi 18. 10 pula tiba-tiba jadi 20.
Apa? Mudazan dah. Kuat betul tu Mbak Idina. Idina. Oh yelah dia duduk dekat dengan makcik ni. Afiqah. Afiqah eh? Ya. Oh, saya ingat Idina. Kuat dengan suara makcik. Idina, apa beza dia tu? 3 jadi 6. 4 jadi 8. Makin besar. Okey, makin besar. Okey, macam mana 3 boleh jadi 6? Darab berapa? Okey, darab 2. 4 jadi 8? Darab 2. Okey, 7 jadi 14? Okey, maksudnya sekarang ni konsep yang awak nak guna kes yang mana? Kes pertama ke, kes kedua ke, kes ketiga ke, kes keempat? Kes kedua. Didarab dengan 2. Okey, apa akan jadi kalau sisihan piawai tu yang lama dengan yang baru bila data didarab 2? Apa jadi dengan sisihan piawai lama tu? Gandakan 2 kali ganda. Ataupun senangnya kalau awak dapat 5 jawapan tadi, darab dengan 2 saja, tak perlu kira baru. Dapatlah jawapannya 10. Itu je jalan kira dia, pendek je. Okey, sama juga dengan kes kedua ni. Awak dah nampak lah kalau dia makin kecil, dia apa? Operasi apa? Bahagi. So, sama juga sisihan piawainya akan dibahagi dengan berapa tu? Awak kena kira lah. 3 bagi 1.5 dapat berapa? Tu nilai K yang dia kena bahagi. Dia terbalik-terbalikkan aja soalan dia. Okay, ni buat sendiri. Okay. Yang kelima, cuba baca ni Syazana. Julat dan varians suatu set data ialah 25 dan 2.7. Jika ditambah 2, kemudian didarab dengan 4, tentukan julat dan varians yang baru. Okey. Kali ni ada 2 kali cara pula nak buat. Okey. Pertama dia tambah 2 data tu. Ditambah dengan 2. Kemudian didarab pula dengan 4. Ditambah dengan 2 ni maksudnya semua ditambah dengan 2 Bukan 2 ditambah. 2 ditambah maksudnya 2 dimasukkan. Ditambah dengan 2 maksudnya semua kena tambah 2. Okey, apa akan berlaku pada julat kalau data ditambah dengan 2? Berubah tak? Tak. Keliru dah tu ayatnya. Ada keliru. Dia jatuh pada kes pertama kan? Awak tambah 2 pada semua data. Jangan keliru ayat dia ni. Kadang ayat dia mengelirukan. Tapi awak kena baca berulang-ulang kali. Okey, jadi 25 ni berubah tak nanti? Kes pertama tak berubah. So, untuk jalan kira pertama, masih lagi julat dia 25. Kemudian didarab dengan 4. So, kena buat apa pula kalau didarab dengan 4? Termasuk kes kedua pula. Apa jalan kira dia? Syazana. Makin besar nilai dia. Ya, dia okey, dia tanya tentukan. Dia kata tentukan, bukan dia tak suruh justifikasi. Tentukan maksudnya kena ada jawapan nombor dia. Apa nombornya, julatnya? Darab dengan 4. Pandai. Apa yang darab dengan 4? 25 darab 4. Pandai. Tu dah pandai. Dia berubah-ubah soalan. Kalau awak tengok ni, TP dia berbeza-beza tau ikut soalan ni. Sebab soalan dia ubah-ubah. TP tu bukannya jalan kira. TP tu adalah bentuk soalan. Awak jangan confuse. Bukan jalan kira awak. Jalan kira Afiqah hebatnya satu muka surat. Syazana 2 muka surat. Idina 3 muka surat jalan kira. Bukan Dia berpandukan soalan. Soalan ni TP berapa? Kalau awak boleh jawab, walaupun jalan kira dia senang je kan. 25 darab 4. Betul? Tapi awak boleh dapat TP 4 sebab awak boleh faham soalan TP 4 tu. Tu maksud dia. Okey. So, tentukan julat dan variance yang baru. Variance, apa beza variance? Kalau variance kena buat apa, Idina? Cuba tengok formula variance. Kalau awak darab. Apa formula dia? Dalam kotak, dekat buku. Teks. K kuasa 2 bahagi. Variance asal bahagi K dulu. K kuasa 2. Itu kes bahagi. Ni kes darab ni. Kes darab. Tertukar tu.
Kalau darab dia darab. Ada yang atas dia. Ada Elina? Kes darab. Jumpa tak? Dengan dalam kotak besar tadi. Ni. Ni. Yang ni kes didarab ni, Elina. Yang awak tengok tu, bahagi tu. Kes bahagi. Sekarang ni data didarab. Jadi formula yang inilah kita guna. Apa formula dia tu sebut Elina? Kuasa 2 darab varians. Jadi berapa jawapannya bila K kuasa 2 darab varians asal? Ni dah berprojek pula dah. K kuasa 2 darab varians asal berapa? Ni. K kuasa 2 darab varians asal berapa? K dia berapa? 4. 4. Jadi 4 kuasa 2 darab 47. berapa? 43.2. Macam tu je. Boleh jangan tertukar formula salah lah. Sayang je. Sebenarnya senang formula dia, tapi bila awak tertukar jadi salah. Formula dia senang je. Darab kita darab. Cuma bezanya variance dia akan kuasa 2. Okey. Nombor 6 pula. Cuba baca Afiqah. Afiqah dah baca. Idina pula. Idina balik. Baca Idina. Jumlah antara kuartil dan sisihan piawai suatu set data ialah 2.7 dan 3.6 masing-masing. Jika setiap serapan dalam set data tersebut dibahagi dengan 3, kemudian ditolak dengan 2, tentukan jumlah antara kuartil dan sisihan piawai yang baru. Okey, ni sama kes dengan soalan nombor 5 Faham maksudnya tengok dulu kalau kes pertama dia, soalan pertama dia set data tersebut dibagi dengan 3, maksudnya awak ingat formula bagi kes kedua, kemudian ditolak dengan 2, dia masuk balik kes pertama. Okey. Itu awak buatlah sendiri. Okey, bagaimana anda membandingkan dan mentafsir 2 atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai? Okey, maksudnya macam sukatan serakan apa yang kita nak guna untuk banding dan tafsir 2 atau lebih set data? Okey, cuba baca sikit. Afiqah baca. Sukatan kecenderungan memusat mungkin tidak memberi kita maklumat yang mencukupi untuk membuat perbandingan. Kita perlu menentukan sukatan serakan bagi suatu set data yang dapat memberikan suatu gambaran berkaitan dengan ciri-ciri data tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat adalah sah dan boleh diterima. Ada kesimpulan pula. Kesimpulannya sah, boleh terima. Okey. Kita tengok contoh. Okey, contoh soalan ni cuba baca Sazana. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang tertentu untuk menyiapkan sesuatu kerja. Hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okey. Awak kena tengok yang ke atas ni data ni diberi masa. Masa ni masa apa? Masa Jam. Dalam jam untuk apa? Untuk menyiapkan suatu kerja. Okey, agak-agak masa yang makin besar tu bagus ke ataupun masa tu paling kecil? Paling kecil. Sebab dia nak siapkan kerja kan? Jadi kita tak naklah orang siapkan kerja lama-lama. Kita nak orang yang lagi cepat buat kerja. Okey. Kalau dekat kilang A, ni adalah taburan pekerja dia. Ada 20 orang. Okey. Yang buat dalam masa 5 jam je 3 orang. 6 jam 2 orang. 7 jam 9 orang. Okey, dia bandingkan, dia bagi 2 data. Kilang A dengan kilang B. Okey. Kalau awak tengok macam ni je, awak tak dapat nak bezakan yang mana yang bagus. Kita nak pilih kilang A ke kilang B. Jadi, awak kena analisis dengan mencari min dan juga sisihan piawai. Itu je untuk soalan ni. Jadi pertama sekali kena cari min lah.
Kali ni panjang jalan kira sebab nak cari kilang A punya min dan sisihan piawai dan juga kilang B punya min dan sisihan piawai. Nampak 2 kali kira. Tapi formula awak dah ada. Okey, awak tinggal masukkan balik dalam formula. Kira pakai kalkulator je ni. Bukan kira satu-satu pun. Tekan semua ni. Tapi kena rajin menulis lah ni. Okey, lepas tu dapat 2 nilai ni. Okey, awak tengoklah. Apa yang beza ni? Dia punya sisihan piawai. Okey, sisihan piawai mana yang kita nak ambil? Yang besar ke yang kecil? Kecil. Kenapa? Kecil. Kenapa agak-agak? Kenapa dia katakan? Dia kata kat sini, kita nak ambil pekerja kilang B lah sebab dia lebih cekap. Kerana sisihan piawainya lebih kecil. Okey, kenapa kita nak ambil yang cekap ni sisihan piawai yang kecil? Sebab dia dekat dengan min. Bukan sebab dia dekat dengan min. Maksudnya pekerja-pekerja dia ni, jam berbeza antara seorang dengan seorang yang lain adalah lebih dekat. Yang itu ada tiba-tiba orang malas. Yang ni. Yang besar sikit ni mungkin ada seorang ni tiba-tiba malas. Lambat nak buat kerja. Jadi tiba-tiba besar sikit sisihan piawai. Yang ni semua rajin-rajin. Jadi sisihan piawai dia kecil. Rajin-rajin jadi dia lebih cekap, lebih cepat buat kerja. Okey, itu je. Awak kena tahulah kata kunci yang mana nak pilih. Awak kira pandai. Tapi kesimpulannya awak kena tahu. Awak akan pilih sisihan piawai paling kecil. Lebih kecil. Okey, boleh? Itu je. Lepas tu buatlah latihan ni. Sikit-sikit je kan? Senang aja. Awak tengok 2 data. Jadi awak kena cari apa? Cari min dengan sisihan piawai dia. Lepas tu cari siapa paling kecil. Ni pula sama juga. Cuma kes yang berbeza lah. Yang ni kira cerita pasal atlet. Yang ni cerita pasal baja. Jangan awak semua nanti ikut ayat yang atas ni. Pekerja dari kilang B adalah lebih cekap. Semua ni ambil ayat ni. Bukan semua kena ambil. Kita nak ambil yang belakang ni je. Sisihan piawai yang lebih kecil. Okey. Itu sahaja. Habis. Okay, ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Boleh ingat, pertama sekali kena hafal tu 4 kes tadi. Tu paling penting ni. Ni TP awak dah meningkat lah 4, 5 dan 6. Semua dah melibatkan penyelesaian masalah. Okey. Kemudian yang awak kena ingat kedua, membandingkan 2 jenis data. 2 jenis data berbeza, bandingkan. Syaratnya kena cari sisihan piawai paling kecil. Itu saja. Okey, boleh? Boleh faham? Boleh, cikgu. Tapi kalau rasa lupa formula tu, awak catat dalam buku tulis formula. Okey, mana awak akan guna dalam soalan awak. Okey. So ada 2 kerja rumah awak kena buat. Muka surat 234 ni. 234 betul lah. 234 muka surat 234 ni. Praktis kendiri 8.2D dengan 8.2E. 8.2E. Okey. Lama ni cuti kerja sekolah yang sebelum ni. Siapkan juga sebelum kita bincangkan jawapan-jawapannya. Sebelum ni dah bincang jawapan belum? Yang mana? Yang latihan-latihan sebelum ni lah, yang awak buat dengan Cikgu Ira. Cikgu tu. Cikgu Syara ada buat video. Kita orang tengok daripada video. Daripada video. Lepas tu awak buat kerja kat mana? Kerja dalam buku teks kan? Ke kerja dalam buku tu je? Buku kerja je? Campur-campur kan? Sebab yang buku kerja tu gerak gempur. Gerak gempur tu cikgu nak buat dengan awak nanti naik sekolah. Naik sekolah nanti cikgu nak buat latihan gerak gempur tu. Okey, sebab yang ini by bab kan. Yang gerak gempur dia dah campur-campur. Maksudnya dah satu bab dia rojak terus. Yang ni dia ikut subtopik. Awak belajar sikit buat sikit. Belajar sikit buat sikit. Gitu. Nanti dah pandai buat semua ni. Baru kita buat gerak gempur lah. Okey, ada soalan? Tak ada. Tengok ayat dia berubah-ubah. Tapi konsep yang sama. Masih menggunakan 4 kes. Okey, yang ini pula ayat berubah-ubah juga. Tapi konsep yang sama.
mencari sisi yang piawai dan cari sisi yang piawai yang lebih kecil lah. Itu je. Ingat konsep aja matematik ni. Okey? Okey lah kalau macam tu awak buat dulu, ada masa lebih kurang setengah jam lagi. Buatlah dulu dalam buku tulis awak. Kalau ada masalah PM cikgu, yang mana satu soalan yang awak tak faham. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.